Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Pagi tadi kita dah jumpa untuk tazkirah 5 minit. Yang itu tiap-tiap pagi tau, pukul 6.25 sampai pukul 6.30. Tapi biasanya saya akan masuk pukul 6.23 gitulah. Dan pada setiap hari Isnin kita ada berapa? 4 Isnin ya. Kita akan bersama tazkirah pukul 6.30 petang. Tapi kita akan mula live pada pukul 6.25. Jadi yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang terlibat ni, terutamanya saya punya sponsor lah. Sponsor ni sponsor dari segi penulisan buku dan sebagainya, Galeri Ilmu Media Group, dan yang paling besar sekali majikan saya lah, Universiti Kuala Lumpur. Universiti Kuala Lumpur ni bagi akses kepada saya untuk berjumpa dengan masyarakat. Itu sebab kita tulis kat situ program khidmat masyarakat bersama Universiti Kuala Lumpur. Baik, ada 2-3 minit lagi sebelum kita mula. Biar saya memperkenalkan Universiti Kuala Lumpur. Sebab dia bukan universiti awam, universiti swasta, maka nak masuk tu mesti kena bayar yuran. Tetapi yuran ni macam-macam lah mengikut kursus. Kalau yang paling mahal tu medical lah. Mana-mana pun mahal medical lah. Macam kursus saya ni, business school ataupun perakaunan tak adalah mahal. Tetapi ramai orang takut lah sebab universiti swasta, yuran tu kena bayar. Tetapi ramai orang tak tahu yang Universiti Kuala Lumpur ni milik MARA 100%. Jadi untuk Bumiputera, ini dia bagilah untuk siapa yang gaji bawah 8,000 ya, pendapatan bawah 8,000 boleh minta pinjaman MARA. Dan biasanya insya-Allah lah, sebab UniKL ni milik dia, dia akan bagi bantuan lah. Jadi tapi pinjaman kena bayar balik. Di samping pinjaman, MARA juga akan bagi allowance sara hidup. Allowance sara hidup ni 650 hingga 750 mengikut lokasi. Kalau di Kulim murah, dapat yang murah lah. Kalau duduk di Kuala Lumpur, insya-Allah 750. Dan saya pagi tadi pun saya beritahu, kalau anak lelaki tak isap rokok cukup. Kalau anak perempuan, dia boleh hantar lagi ke family dekat kampung. 100-150 macam tu. Sebab orang perempuan ni makan mudah aja, nasi gulai, kuah sikit, sayur, ikan seko. Ini menantu saya, dia cerita dengan saya, itulah yang dia makannya masa belajar. Baik, suruh anak tu belajar pandai-pandai, dapat 3.5 ke atas, minta pengecualian supaya tak payah bayar. InsyaAllah dipertimbangkan. Paling tidak pun kalau dapat 3 poin ke atas, minta pengurangan. Pengurangan ni maksudnya bayar 10% je, 15% je. Mengikut inilah apa yang akan diluluskan oleh pihak MARA. Jadi yang sebenarnya kita nak memastikan bahawa orang tak berada boleh belajar di sini, tetapi mesti berusaha bersungguh-sungguh. Pastikan anak tu belajar betul-betul. InsyaAllah akan boleh berjaya. Saya tahulah, saya pun syarah. Siapa yang tak dapat A, B tu memang dia tak belajar lah tu. Memang tak berusaha bersungguh-sungguh. Ponteng kelas dan sebagainya. Jadi kalau orang yang bersungguh-sungguh, sebab sistem belajar di universiti ni lebih mudah daripada SPM. Universiti semester, 4 bulan satu semester. Belajar 6, 7, 8 topik itu. Habis topik, periksa. Habis topik, periksa. Dan ujung tahun, ujung semester, periksa. Dan yang sebenarnya kalau fokus, insya-Allah. Dia ada teknik lah untuk belajar di peringkat universiti ini. Baik tuan-tuan, pukul 6.30 waktu kami lah. Kita mulakan. Tajuk pada petang ini, dia anak kita. Dia anak kita ini parenting sikit lah. Tetapi saya bercerita pada hari ini berdasarkan pengalaman hidup lah. Dan pengalaman hidup ini telah didokumenkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Roza, isteri saya. Tajuk dia Amirul Budak Sudan. Ini kisah ini bagaimana membesarkan seorang kanak-kanak yang pelik sikit. Malah. Okey, kita biasanya lah, orang berkeluarga ada anak. Saya sendiri pun adik-beradik 12, Roza adik-beradik 7, dan perangai masing-masing adik-beradik ni macam-macam perangai.
Macam mana ayah saya, mak saya membesarkan saya 12 adik-beradik. Allahu Akbar. Saya pun Masya Allah, Subhanallah. Mak tak kerja, ayah kerja. Mak ni, hidup dia membesarkan anak-anak ni. Bangun pagi masak. Pukul 10 masak lagi. Pukul 12 masak lagi. Petang masak. Malam masak lagi. Kehidupan dia macam tu. Dan Masya Allah, saya bila teringat mak saya ni, saya selalu sebab lah. Dia membesarkan 12 anak, setahun satu. Tetapi anak-anak semuanya, hampir semuanya dapat pergi ke universiti. Kalau itulah ukuran kejayaan. Dan Allahu Akbar, saya nak jumpa mak saya di syurga nanti. Pasal apa? Umur 59 dia dah meninggal. Bila dah anak-anak dah settle semua, dia bye-bye. Dia meninggalkan kami semua. Baik. Saya dah cerita tentang UniKL tadi. Biasanya kalau saya pergi ke mana-mana pun, saya mulakan motivasi saya ke apa dengan student ke dengan apa, menceritakan tentang Universiti Kuala Lumpur. Alright, ini keluarga saya. Saya tak boleh tengok di komputer saya ni, ada masalah teknikal sikit. Jadi saya pusing ke belakang sikit boleh tuan-tuan? Jangan kata, ya Allah, pasal apa duk pusing-pusing ke belakang. Itu pun dah letak cermin kat depan tu, tapi dia reflect sisi, tak berapa cantik. Baik, ini keluarga saya dilukiskan oleh anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama ni yang dekat ujung ni, nama dia Sarah Fatihah. Sarah Fatihah ni anak yang pertama. Tuan-tuan ada anak yang pertama. Mesti ada anak, kalau ada anak yang pertama. Anak yang pertama ni, dia punya karakternya lain dengan anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Sarah ni, yang saya observe lah, satu je lah. Dia tak nak buat apa yang ayah dia buat. Dia tak nak apa yang mama dia buat. Dia belajar okey lah, pandai, boleh. CGPA okey, belajar. Tapi bila dah belajar, saya kata, Sarah, sambung buat master? Tak nak. Sarah, ambil accounting? Tak nak. Habis Sarah nak apa? Dia kata dia nak ambil grafik. Ya Allah, saya accounting, isteri saya bisnes. Anak nak ambil grafik. Grafik ini melukis-lukis. Kepala otak kita fikir, mana saya nak lagu tu? Ini ayah. Ayah duk fikir yang dia minat. Dia tak fikir yang anak minat. Ini satu perangai ayah ni. Jadi sebut grafik, bosan lah saya. Tapi anak perempuan ni saya ada lembut sikit. Jadi bila saya kata tak boleh, sedih je. Bila sedih saya tak boleh lah. Saya tanya, okey lah kakak, kalau kakak nak ambil grafik boleh. Satu syarat. Syarat dia apa? Jangan tinggal solat. Baik ayah. Jadi dia belajar. Dia belajar hampir 4 flat untuk diploma. Belajar setahun, tak sampai setahun, 6 bulan, dilompatkan terus kepada degree. Kenapa? Dia buat apa yang dia minat. Berapa ramai anak-anak kita di universiti ni yang mengadu dengan saya, dia kata, saya tak nak ambil kursus ni. Ayah saya suruh, mak saya suruh. Tu saya katalah, pasal apa tak suruh ayah awak masuk belajar? Pasal apa dia suruh awak pula? Itulah saya takut dengan ayah saya. Jadi ini dilema budak-budak sekarang ni. Baik, itu Sarah Fatihah. Nombor 2 ni, Ahmad Haris Azrai. Dia perangai kontra. Lahir daripada perut yang sama, tapi perangai kontra dengan Sarah. Dia kalau boleh nak cerita dengan semua orang, dia nak Prof Kamel. Tiap-tiap kali kami tulis buku, dia akan minta, Mama, ayah, boleh bagi buku tak? Buku baru. Pasal apa? Azrai nak bagi hadiah lah kepada pensyarah Azrai. Nampak kepala otak dia tu, kira, yalah saya tak ajar dia bodek-bodek orang ni apa semua ni. Tapi bakat dia semula jadi lagu tu. Dia akan hadiahkan pada semua orang. Pensyarah-pensyarah dia lah. Dia nak orang tahu dia tu anak Prof Kamel. Lepas tu kawan-kawan dia kata, mu dapat A pasal apa ni, bagi hadiah kat pensyarah. Kalau tak belajar, mana boleh dapat A? Jawab pula, pandai pula. Ini karakter yang berbeza-beza. Anak yang ketiga, tu Ahmad Amirul Imran tu. Yang ni kita tak payah cerita lah. Malas belajar. Ya Allah, teruk sungguh. Payah saya, malas belajar. Kita skip dia. Kalau saya berceramah di sekolah-sekolah, bila saya kata, kita skip ni, Ahmad Amirul Imran ni, budak-budak sekolah ni, ya Allah, dia tengok muka saya semacam je. Sadar pula ayah yang jenis lagu tu. Yang jenis pilih kasih antara anak ni. Alah, saya kata mana boleh, tak ada orang pilih kasih. Semua ibu bapa pilih kasih. Tuan-tuan percaya tak macam tu? Sebab apa? Anak kita 3-4 orang. Anak yang selalu duk bagi duit kat kita tu, kita puja dia.
Balik sekali-sekali cuti, bagi makan sedap-sedap. Yang duduk dekat kampus sekali dengan kita, pandang pun tidaknya, tak berapa banyak itu. Gitu je. Orang adik-beradik ramai tahulah. Kakak saya kata dengan saya, Mu ni kalau balik kan, aku hot sibuknya. Kena buat nasi dagang, kena buat itulah, buat ini. Yang sebenarnya, Masya Allah, subhanallah. Dia timbul perasaan berbeza-beza di mata anak. Di mata ibu, pada ibu tu sendiri, pada kedua ibu bapa, bagi dia sama je anak ni. Tetapi treatment tu berbeza atas sifat perangai anak tu. Sebab tu kita kena hati-hati. Okey. Yang keempat, ni. Yang keempat ni namanya Farah Sofia, anak bongsu dia. Pasal apa dia duduk kat sebelah sini? Patutnya mama lah dia duduk sebelah saya. Ini mama duduk sebelah sini. Itulah perangai anak bongsu. Anak bongsu ni dia tak heran. Dia tak ada apa kita katakan dia mana, dia tak pedulinya. Dia boleh tuan-tuan, Masya Allah, subhanallah, kalau saya duduk sibuk menulis kan, duduk buat kerja betul-betul tekun lah. Lara lah tu kadang-kadang tu. Dia cakap je, ayah dah masuk waktu ni, sembahyang. Anak lain tak berani nak sebut. Tapi anak bongsu ni tak makan saman. Kenapa? Sebab dia dilahirkan ketika kita sudah dewasa. Ketika kita banyak perkara-perkara dalam hidup kita ini sudah berbeza. Sebab itu, saya tak tahulah orang lain, tetapi saya melihat anak 4 orang ni berbeza-beza karakter, berbeza-beza perangai. Baik, tak apalah. Mari kita patah baliklah kenapa saya nak cerita, saya skip Ahmad Amirul Imran. Ahmad Amirul Imran ni, mak dia mengandung di mana ni, di Bangor, di UK masa saya tengah buat PhD. Jadi mengandung dia ni teruk sungguh. Teruk macam mana? Pergi kerja, Roza pergi kerja. Sekejap je pergi kerja, kena balik, kena hantar balik. Pasal apa? Pitam tengah kerja. Makan tak boleh, itu semua tak boleh. Allah, teruknya mengandung. Dan majikan bagi cuti 3 bulan. Dekat UK bagusnya, orang mengandung dibayar gaji. Walaupun kerja part time. Itu kelebihan dia. Dia menjaga ibu-ibu yang mengandung tadi. Masya Allah, subhanallah. Dan dah cukup 9 bulan, pergilah hantar ke hospital. Hospital, saya telefon lah. Hospital, saya tanya, bila telefon hospital, nurse yang angkat tu, dia tanya saya soalan pertama. Dia tanya apa? Berapa kerap dah dia punya kesakitan tu? Ini bagi ayah-ayah yang baru kahwin, yang tak ada anak lagi, dengar betul-betul ya. Ini tak ada diajar sangat ni. Nurse tu telefon saya, cakap dengan saya over the phone. Dia tanya saya, dia kata, berapa kerap dah isteri sakit? Jadi saya beritahulah 15 minit. Orang perempuan kalau nak beranak, dia akan sakit, tak sakit. Sakit, tak sakit. Kalau sakit, sejam, baru sakit, hilang sejam, tak salah pergi hantar hospital lagi, lambat lagi nak beranak tu. Tapi saya beritahu pada nurse, saya kata isteri saya 15 minit. Okey. Soalan kedua dia tanya, ada anak lain tak? Saya berjawab, ada, dua orang. Kenapa? Saya tanya. Siapa jaga tu kalau pergi hantar isteri ke hospital? Ya Allah, dia tanya macam tu. Syahdu sungguhlah. Ni hospital kerajaan tau. Hospital kerajaan di Bangor. Di Bangor di Wales, utara Wales. Lepas tu dia kata, saya katalah kat dia, datuk dengan nenek dia ada datang. Tak apalah, dia orang boleh jaga. Baik. Awak ni ada kereta ke tak ada kereta? Kalau tak ada kereta, kita hantar ambulans. Saya kata saya ada kereta. Bila nak nak hantar ni? Dalam masa 10 minit, 15 minit lagi, saya nak bersiap sikit. Okey. Jadi bila sampai di sana, di hospital tu, Roza dia perut besar lah 9 bulan ni. Ya Allah, berjalan terkangkang macam tu. Saya kena pegang lah dia. Kena pegang, tarik buat keluar kereta tu. Berapa ramai suami-suami ni buat dek je. Bini berjalan, ya Allah, ditinggalnya belakang. Inilah masa saat inilah, bapa-bapa tolonglah jaga isteri kita yang mengandung. 9 bulan, berat tau mengandung tu. Masya Allah, dia bawa anak kita tu. Bukan bawa anak orang. Bawa pergi jalan, naik tangga. Sampai atas tu sikit tu. Saya nampak ada nurse datang bawa wheelchair. Dia tolak je. Dia tuju kepada kami, dia tanya, puan nak guna tak ni? Roza, macam biasalah orang Melayu kita ni. Tak apa, it's okay, I'm okay. Okey apanya? Saya berjegil macam tu, okey apanya? Berjalan terkedek-kedek.
Tapi kita suami isteri ni, dia dah tahu dah perangai saya. Apa ni? Kalau saya jegil macam tu saya marahlah tu. Dia pun kata, oh okeylah. Jadi orang nurse tu tolak, buat pergi naik lift tingkat 1, masuk bilik, buka bilik, ya Allah besarnya bilik beranak. Labor room. Dan dia pun siap semua. Dia bagi towel kepada Roza suruh mandi dulu. Lepas tu dia pun tanya saya, coffee or tea? Masya Allah, subhanallah, coffee or tea? Saya pun okey lah, coffee please. Baiklah, saya nak ringkaskan cerita pengalaman tersebut. Tunggu tak beranak. Dia kata, apa tuan-tuan balik dulu. Nanti saya telefon. Bila nak beranak nanti. Balik lah, seronok lah. Kita suami ni. Alah, letih lah menunggu dalam labor room ni. Jadi saya pun, Masya Allah, subhanallah, saya suruh balik, saya balik lah. Dan balik, boleh tidur, boleh rehat atas katil. Pukul 1 pagi, dia telefon. Tuan, isteri tuan dah nak beranak ni. Cepat-cepat pergi. Sampai di hospital, saya dah masuk bilik tu, tengok Roza dah lemah dah. Lepas tu, nurse tu kata apa kat saya? Tuan, mai tengok apa ni anak tuan ni, rambut lebat ni. Dia suruh tengok, ya Allah, dah nak keluar kepala sikit tu. Allah, saya, Masya Allah, subhanallah. Tapi ambil hati ya. Pergilah tengok sikit entah. Tetapi isteri saya panggil. Roza panggil saya. Dia kata, Yang. Dia bisik kat telinga saya. Yang, saya dah tak tahan ya. Boleh tak minta nurse bagi injection? Sebab nurse tanya dia mula-mula. Nak beranak ni macam mana? Nak beranak cara normal ke? Nak pakai induce ke? Nak pakai nak scissor ke? Macam mana? Roza kata nak normal, bagi oksigen je. Tapi dia dah tak tahan dah. Saya pun kata dengan nurse, saya kata, Madam, isteri saya dah tak tahan, dia sakit sangat. Boleh tak bagi injection ke apa ke? She's doing fine, dia okay. One more push, hard one, dia kata. Lepas tu, okay lah tu. Jadi isteri saya kata dia sakit, dia dah tak tahan. Nurse kata dia okay. Sebagai suami, apa yang perlu kita lakukan? Itu kena suami pandai sikit. Alhamdulillah, saya okey. Saya pun bisik dengan Roza. Yang, kalau awak nak pakai injection boleh. Tapi bila keluar nanti, baby akan lemah. Pasal kena efek injection tu. Tapi nurse kata, awak boleh cuba sekali lagi. Ada ke nurse cakap macam tu? Tak adalah, saya bohong je. Tak reti saya nak cakap apa. Jadi, bila saya kata ada dua pilihan. Sama ada awak nak pakai injection, tapi efek pada baby, ataupun nak cuba sekali lagi. Puan-puan yang ada di luar sana, puan-puan pilih yang mana? Sebagai seorang ibu, pilih yang mana? Efek pada baby ataupun nak cuba sekali lagi? Of course, puan-puan akan pilih nak cuba sekali lagi. Dan itulah yang dibuat oleh Roza. Tak apalah Yang, saya cuba sekali dalam keadaan kepayahan. Okey Yang, 1, 2, 3, keluar. Saya yang kuat menerangnya. Masya Allah. Bila keluar saja, tuan-tuan, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Berapa tu? 4 kilo. Patutlah payah nak keluar. Jadi, lepas keluar saja, dia potong tali pusat tu. Dia pun ambil. Dia pun bagi kat saya, suruh pegang. Dia yang tanya saya, Tuan, bukankah orang Islam ni ada ritual dia lepas dapat anak? Ya Allah, dia orang tanya. Dia yang tanya. Bukan orang Islam. Saya terlupa nak azan ke, nak qamat ke masa tu. Ya Allah, muda lagi masa tu, tuan-tuan. Bukan ikut sangat lah. Jadi saya ambil, saya azan lah. Dan dia pun siapkan pada Roza apa semua, dah siap-siap semua. 1 jam saya pangku Amirul ni 1 kilo. Begitulah. Saya tak nak cerita sangat, tapi nak ceritakan kesusahannya masa Roza mengandung Amirul ini. Susah sangat, ya Allah. Memang teruk. Kisah Amirul ini diceritakan dalam Quran. Kisah ni, Ahmad Amirul Imran ni diceritakan dalam Quran. Kisah tuan-tuan ada tak diceritakan dalam Quran? Ada tak kisah anak-anak tuan-tuan diceritakan dalam Quran? Semua orang jawab, tak ada. Dengan budak-budak saya pergi sekolah, mana ada dia? Inilah dia, saya kata. Dengan Amirul pun bila dia dah besar ni, saya cerita dengan dia. Kisah Hawa ini diceritakan dalam Quran. Cuba tengok. Masya Allah, subhanallah. Allah kata apa? Dalam surah Al-Aqaf, ayat 15. Allah kata, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah.
Dalam Quran cerita, ibu kita yang melahirkan kita itu, yang mengandungkan kita itu, dia mengandung dalam keadaan susah payah. Dia melahirkan anak juga dalam susah payah. Siapa anak tu? Kita lah. Bukannya Amirul saja. Sebab itu saya bercerita dengan orang, tuan-tuan sayang tak ibu kita? Awak semua ni, sayang tak mak kita? Sayang. Kalau sayang, yang lelaki, jangan tinggal solat berjemaah di rumah Allah. Jangan tinggal pergi ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid. Aku nak bakar rumah dia. Solehkah kita? Sebab apa? Bila ayah kita meninggal, mak kita meninggal, dia tinggalkan 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh, anak yang mendoakan ibu bapa. Solehkah kita kalau rumah kita nak kena bakar? Diam belakalah. Ginilah saya kata. Biarlah orang lain tu kita tak usah peduli. Kita sayang mak kita, ayah kita yang dah tak ada tu, kita jadi anak yang soleh. Yang mendoakan ibu bapa. Yang perempuan jadi anak yang soleh. Jaga aurat kita. Mulut jaga. Solat di awal waktu begitu. Jadi inilah dia, ya Allah subhanallah. Anak dia anak kita ni anak juga. Ayah mak kita tu, mak kita lah. Kita walaupun dah umur 60, umur dah 70, tetap juga anak kepada ayah kita, mak kita. Tak kesiankah ayah mak kita? Berapa ramai di antara kita yang upload dalam Facebook gambar mak kita yang dah meninggal, baru meninggal saja, upload gambar mak kita yang tidak menutup aurat. Ya Allah. Marilah kita fikirkan sesuatu untuk membantu ibu kita, membantu mak kita. Baik. Saya ada 10-15 minit lagi. Amirul ni kuat makan. Tengok setahun. Montel dia. Happy dia. Dia membesar. Tetapi masalah Amirul ni, bila dah balik ke Malaysia, dia belajar, dia malas. Anak saya dululah. Yalah, saya profesor. Saya lulusan PhD. Jadi saya nak anak-anak saya macam tu lah. Inilah acuan dia yang saya fikir patut bagi Amirul. Masa dia nak periksa UPSR, saya tanya dia, Amirul, kedudukan sekarang berapa ni? 4A, 1B. B apa? B matematik. Dia kata, nak tak ayah panggil cikgu mengajar kat rumah ni malam-malam? Tak apa ayah, tak payah. Amirul boleh handle. 3 kali saya tanya, dia tak nak, okey lah. Dan Masya Allah, Subhanallah, bila time nak periksa, sekolah dia panggil budak-budak ni tidur di sekolah Jementah tu lah, di Seramat. Masa tu saya pengarah UiTM Johor. Jadi 3 hari di malam periksa tu, okey lah. Lepas 3 hari, saya pergilah ambil dia. Lepas habis exam yang hari ketiga tu, masuk kereta, mak bapak ni tanya apa yang pertama sekali? Tuan-tuan tanya apa? Kalau anak tu baru sudah macam tu, masuk kereta tanya apa? Saya sama je, saya tanya, Amirul, boleh buat ke? Kita tak tanya, Amirul, solat macam mana 3 hari ni? Awak solat ke tidak? Kita tak jaga yang tu. Kita jaga apa dia? Amirul, boleh buat tak? Saya pun samalah dulu. Saya tanya, Amirul boleh buat tak? Boleh. Macam mana Amirul boleh buat? Kawan-kawan ayah semua kata, yang anak dia yang pandai-pandai tu semua kata susah. Amirul boleh kata senang. Nampak? Ayah pun tak percaya pada anak. Dah kita tahu dah latar belakang anak kita macam tu. Amirul kata, betul dia orang ya, tapi Amirul okey. Macam mana Amirul boleh okey? Yalah, Amirul bangun solat hajat. Berderau saya dengar tu. Amirul bangun pukul berapa? Pukul 2. Cikgu kejut ke? Tak, Amirul seorang je bangun. Jadi saya terfikirlah, saya tahulah. Dia ni selalu ikut saya ceramah. Saya selalu sebut dengan orang. Saya kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa kepada-Ku? Aku nak makbulkan doanya. Ada tak yang nak bertaubat? Aku nak ampunkan dosanya. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Dia umur berapa masa tu? Tapi dia selalu dengar yang ayah dia duk sebut macam tu. Dia pun takut juga nak pressure ni. Budak. Kita tak tahu perasaan dia, dalaman dia macam mana. Jadi dia solat hajat tu, dia ingat boleh lepas lah tu pressure tu. Okeylah. Sebagai seorang ayah, saya dah okey lah. Dalam seramai-ramai orang itu, dia seorang yang buat kerja macam tu. Saya okey. Jadi saya kata kat dia, Amirul, nanti sampai di Seramat, Amirul pilihlah restoran mana yang Amirul nak makan, ayah belanja. Saya tahu dia kuat makan. Kita umpan dengan makan lah. Anak tu yang kita tahu.
Kalau tak boleh makan, guling-guling dia. Apa ni, menangis. Dengan abang dia. Abang dia tak nak goreng telur. Menangis. Ya Allah, budak ni. Jadi dia jawab apa? Ayah tak payahlah, hari ni hari Khamis. Amirul puasa sunat Khamis. Masya Allah. Jadi saya pun kata dalam hati saya, tak apalah Amirul kalau macam tu. Dan apa lagi saya nak dalam hidup saya? Belajar tak pandai. Tapi ada kelebihan dia kat situ. Okeylah, ringkaskan cerita, bila tahu sampai hari keputusan, saya pergi lewat sikit, dia dah ada dekat sana. Saya tanya dia, kata Amirul, result dah dapat dah Amirul? Dah ya, muka dia kelap sikit. Dia bagi kat saya nampak tahu masa dia tolak dia bagi sijil tu. Tak ada satu pun A. Tengok-tengok 4 B, 1 C. Tapi tak tahulah kenapa hari tu, yang banking saya hari tu hilang. Saya terus peluk dia, kata Amirul, okeylah Amirul, Alhamdulillah lah. Betul lah Amirul kata Amirul boleh dapat 4A, 1 B. Yang A ni, yang B ni 1, 2 markah lagi nak dapat A. Yang C ni 1, 2, 3 markah lagi nak dapat B. Apa beza 78 dengan 80? Serupa je. Dari seginya sama pandai ke, sama tak pandai ke. Antara yang dapat 78 dapat B, dapat 80 dapat A. Serupa je tu, saya kata, bagi semangat kat dia. Allahu Akbar. Dia lega lah. Ayah dia tak marah. Ayah dia tahu dah berjenis bengkeng. Amirul duduk dulu, ayah nak balik ke pejabat dulu. Baliklah pusing. Pusing saja tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Air mata jatuh bercucuran. Menangis terus. Saya berjalan pergi ke kereta. Ya Allah, anak aku 4B, 1C. Saya rasa gelap masa depan dia. Ini pandangan seorang ayah. Belajar tinggi. Masuk kereta, tak boleh bawa kereta. Sehinggalah saya reda, saya bawa kereta, saya pergi ke pejabat, tengah jalan, jumpa masjid, saya berhenti, saya solat dulu di masjid, solat sunat 2 rakaat. Dan saya cerita dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, ya Allah, aku tak reti dah macam mana nak jaga anak aku ni, Ahmad Amirul Imran. Terima kasihlah engkau bagi anak ni kepadaku, ya Allah. Tapi aku tak tahu dah nak buat macam mana, tolonglah jaga dia. Itu yang saya cerita dengan Allah. Bila dapat tahun baru nak masuk tingkatan 1, satu sekolah di Seramak tak nak terima Amirul. Pasal apa? Tak ada 1A pun. Bukan sekolah bagus sangat. Sekolah dekat rumah. Kita nak cari yang dekat rumah lah. Tak adalah, kena cari sampai ke Jalan Muar, 40 minit daripada rumah saya. Kena duduk asrama. Sekolah Laghatul Quran. Kena belajar Quran, kena belajar hadis, kena belajar semua subjek kena belajar. Dia integrasi. Dan kena bayar pula tu. Saya balik, saya tanya Amirul, ayah dah cari sekolah banyak untuk Amirul, semua tak nak terima sekolah ni. Nak ke tak nak, boleh ke tak boleh, kena duduk asrama. Dia kata, tak apa ayah, Amirul duduk asrama. Kakak dia, saya nak hantar asrama, tak nak dia. Tulis dekat mana-mana tu, dalam bilik apa semua. Don't kick me out, don't kick me out, don't kick me out. Yang budak ni kata kena duduk asrama. Tapi Amirul dengar ya, dia boleh balik sebulan sekali je. Ayah tak suka. Jangan balik. Sebulan sekali boleh balik. Tapi pergi hantar. Tiap-tiap bulan dia balik. Tiap-tiap minggu dia balik. Saya marahlah. Amirul macam mana? Pontes sekolah kan ni? Dah, dia kata cikgu bagi untuk Amirul. Tak tahulah macam mana. Dia mungkin budak baik lah kot dengan cikgu-cikgu dia. Cikgu-cikgu dia kesian je muka gitu. Tetapi tiap-tiap kali dia balik, saya kena pergi hantarlah balik. Dan bila hantar dia akan minta, ayah beli Kentucky ayah. Beli Kentucky, bukan beli yang dinner plate, snack plate tu. Beli yang barrel tu. Yang apa, bucket tu. Yang besar tu. RM70 lebih tu. 78 rasanya kalau tak silap saya. Saya pun tanya, dia pasal apa beli yang banyak? Tapi saya tak peduli sangat lah. Dah dia nak beli macam tu. Sampai di sekolah, kawan-kawan dia dah tunggu beratur je. Dia bagi lah seorang. Sampai-sampai kadang-kadang dia pun tak boleh makan. Oh, saya perhati anak aku ni. Maknanya dia hati dia lembut. Belajar malas. Tapi hati lembut. Saya pun biarlah. Kemudian saya dapat pergi ke Madinah. Tuan-tuan, yang ini betul-betul lah saya nak ringkaskan. Pergi Madinah, dia kena belajar di Madinah. Belajar dengan orang Sudan. Abla Ibtisam, yang tulis buku ni. Abla Ibtisam, yang saya dah cerita seminggu di syurga baru ni. Dan kemudian dia dah lulus kat sana. Saya pun hantar dia ke Sudan. Ikut Abla Ibtisam balik ke Sudan. Supaya dia jadi pakar bahasa Arab. Tapi bila dah habis, dia tak nak jadi pakar bahasa Arab. Dia kata, ayah, Amirul tak nak jadi Tok Syekh. Habis Amirul nak jadi apa? Amirul nak jadi Syekh. Marah betul saya. Ini ayah. Ayah. Anak minat lain, ayah minat lain. Anak tak ikut ayah.
Itu yang kita marah tu. Tetapi macam saya cerita pagi tadi, saya ni relax. Saya tahu perangai saya bengkeng semacam tu. Tetapi ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Lepas tu saya kata kat dia, Amirul boleh jadi chef. Kita hantar pergi belajar ke sekolah yang terbaik. Chef di Malaysia ni. Tapi dengan satu syarat, jangan tinggal solat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya skip yang ini. Ini dia masa dia belajar di Sudan. Masa nak periksa tingkatan 5 lah, lebih kurang tingkatan 5 gitu. Tingkatan 3. Dia kena ambil di Riyadh. TV Sudan datang interview dia. Pasal apa? Belajar Sudan punya sukatan mata pelajaran Sudan. Dia jawab mudah aja. Sudan mengajar dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Saya nak belajar bahasa ni. Okey. Jadi kisah dia ni dah ada di Sudan. Bila dia dah habis tingkatan 5, dia ikut Abla Ibtisam balik ke Sudan. Dan inilah sekolah dia. Oh, teruk sekolah. Tapi di situlah tempat dia membesar bersama dengan kawan-kawan dia. Siapa kawan-kawan dia? Ni semua orang orang Sudan. Saya tunggu sekejap ya. Jadi tuan-tuan, saya bawa duit 13,000 nak bayar iuran untuk sekolah swasta. Saya nak sekolah swasta kan untuk dia belajar bahasa Arab. Tapi bila pergi ke sana ada problem sikit menyebabkan kami Abla Ibtisam bawa pergi ke Kementerian Pendidikan Sudan. Dia tengok CJ Amirul, dia kata, ini CJ Sudan. Dia boleh belajar di sini mana-mana, pilihlah sekolah sekolah kerajaan. Free je. Allahu Akbar. Mana saya tahu. Tapi itulah yang Allah bagi pada Amirul. Dan saya bawa duit 13,000 untuk bayar iuran. Saya pun serah kepada sekolah ni. Saya kata saya tak nak buat balik 13,000 ni. Gunakanlah untuk baiki surau, baiki macam-macam lah sekolah, suruh cat balik. Pasal anak kita duduk nak belajar ke situ, teruk sungguh. Jadi saya, Masya Allah, Subhanallah. Dan bila saya nak bagi 13,000, Roza pun kata, saya pun nak tambah sikit boleh. Itu ibu kan, dia kesian kat anak dia. Nenek yang ikut sama pun nak bagi juga. Tapi kerana itulah, masa di perhimpunan, pengetua sekolah kata, inilah duta daripada Malaysia, Ahmad Amirul Imran. Ayah dia Tok Syekh daripada Madinah. Masa tu saya duduk Madinah. Tolong jaga dia. Pengetua kata. Kawan-kawan dia semua jaga dia. Yang sebenarnya siapa yang jaga? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Saya dah minta dengan Allah, tolonglah. Aku tak reti dah nak buat macam mana. Kau lah jaga, ya Allah. Baik. Ada 3 minit, 4 minit lagi. Dan kemudian masa tingkatan 4, tingkatan 5, dia dah pindah sekolah, dah berjadi kurus lah. Tak makan dekat Sudan tu. Saya bagi duit. Tapi cara hidup Sudan macam tu. Daripada gemuk montai macam tu, kuat makan dah macam tu. Dan Masya Allah, bila dia balik cuti, mama dia tengok dia kurus, mama dia hidangkan makanan banyak-banyak lah. Ibu ni, perasaan seorang ibu ni. Hidang banyak-banyak, dia tanya, Mama masak ni untuk siapa, Mama? Untuk Amirul lah. Dia pun keluar. Dia tinggalkan meja makan, masuk dalam bilik. Kami ikut dia. Kenapa Amirul? Dia menangis. Amirul, ayah, dia kata, kawan-kawan Amirul semua susah-susah. Kami makan sekali sehari je. Pukul 3 petang kami keluar kelas. Dia kata, kami pergi ke kedai. Kedai tu akan bagi bekas besen ni, dan ambil lah makanan Sudan yang keras-keras tu, kacang-kacang base pada kacang dal yang goreng-goreng semua. Dia bagi botol 7-Up satu, duduk ramai-ramai, seorang yang pandai, ketuk, kemudian kepal, makan. Amirul yang kata kali pertama tengok, geli, dia kata tak boleh nak makan. Tetapi lama-lama tengok dia orang makan, dia ambil sikit, sedap, dia kata. Baik. Tuan-tuan, inilah cara dia Amirul makan di Sudan. Saya tengok pun, ya Allah, anakku. Tetapi setiap kali dia berakhir macam gini, mereka dapat rasa nikmat makan. Berapa ramai di antara kita yang makan tak habis. Itulah bila balik ke Malaysia, dia kata dia tak nak jadi Tok Syekh, nak jadi chef. Marahlah saya, tetapi saya hantar belajar. Dan tengok tuan-tuan, bila abang dia nak kahwin, dia kata, ayah bagi Amirul buat meja pengantin. Alah, saya pun buat kenduri kecil-kecil je. Jadi Amirul, dia punya masa kahwin tu, dia siap pakai baju chef tu. Gila kerja. Gila kerja macam tu. Masa tu tak habis lagi tu. Dan dia minat tengok cara dia tengok tu. Macam master chef. Dan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar.
Mama dia ceritakan tentang kisah ini dalam Amirul Budak Sudan, tentang pengalaman ini yang tak boleh saya nak jelaskan dalam masa 30 minit. Tetapi kisah Amirul belajar di Sudan ini, Cosmo buat berita 3 muka surat. Budak yang paling tak pandai dalam family masuk surat khabar. Abang dia selalu kata, "Ya Allah Amirul ni." Itulah yang saya nak ceritakan, bahawa tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Allah tahu, kita tak tahu. Apa perkembangan dia, kita tak tahu. Dan bila buat apa ni, bila dah habis belajar, hotel di Dubai panggil dia untuk buat internship 6 bulan. Belajar di sana, masak di sana. Dan sebelum pergi ke Dubai tu saya kata, Amirul, kalau Amirul nak kaya, Amirul nak gaji tinggi yang macam topi tinggi tu, topi orang gaji orang chef ni lagi tinggi, topi dia lagi mahal. Lah 10 tahun Amirul. Amirul kena tulis buku untuk remaja. Saya pun cerita konsep dia, mama dia pun cerita konsep dia. Dan dia okey sebab dia minat, maka lahirlah buku Young Chef in the House. Dia menceritakan pengalaman dia, motivasi. Baik, bagi saya 1 minit lagi, dah pukul 7 dah. Dah lewat dah. TV3 panggil dia. Kopi apa? Kopi Tiam. Masya Allah. Dan tuan-tuan, saya ringkaskan ke sini. Anak yang saya fikir tak ada masa depan tadi, habis belajar, dia mengajar orang pula budak-budak di sini. Dan kemudian dia pergi ke Madinah, ikut saya pergi umrah. Dan di sana dia pergi interview, dapat kerja di Madinah. Dia kembali ke Madinah sekarang ni. Dan Masya Allah, subhanallah, Allah akbar, 3 hari duduk di sana, dia kontak saya. Dia kata, ayah, Amirul dapat masuk Raudah lah ya. Masuk dengan siapa? Tuan-tuan. Dia masuk dengan, ini dia masuk Raudah dengan Raja Terengganu, Sultan Terengganu. Jadi, sebab dia beberapa orang yang bekerja di Madinah, Sultan Terengganu pun bawa sekali lah kot masuk. Dan 2-3 hari lepas itu, dia menyediakan makanan untuk Raja Permaisuri Agong. Dan Raja Permaisuri Agong bawa dia sekali lagi masuk Raudah, menggunakan protokol di Raja Arab Saudi. Jadi pengalaman hidup dia ni, saya minta dia kata, Amirul tulis lagi lah kisah Amirul ni, untuk bagi inspirasi kepada budak-budak kita. Kalau buat sesuatu, pilih bidang sesuatu, buat betul-betul. Kalau nak apa pun, kalau tak nak apa yang ayah suruh, apa yang mak suruh, nak kita ambil bidang kita, buat betul-betul. Biar kita berjaya. Tetapi yang paling besarnya, kita kena ingat Allah sentiasa. InsyaAllah tuan-tuan, minta maaf, saya terlewat 2 minit daripada masa yang dijanjikan, 7-2 minit. Apa yang saya nak ceritakan tadi, bahawa sentiasalah mengadu kepada Allah SWT. Anak-anak kita ni macam-macam perangai. InsyaAllah, Allah akan bantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Kita berdoa. Ada 30 minit lagi. Kerana doa sebelum berbuka puasa ini sangat mustajab. Kita berdoa supaya Allah merahmati kita. Kita akhirnya akan bertemu di jannah nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.